InsyaAllah untuk hari ini kita akan sambung lagi, iaitu kita sekarang berada di fasa hijrah baginda Nabi SAW. Kita dah berbincang berkaitan tentang perjanjian Aqabah yang pertama, dan kita pun dah berbincang berkaitan tentang perjanjian Aqabah yang kedua. Dua-dua perjanjian ini menjadi rentetan sehinggalah Nabi SAW berhijrah. Dan seperti mana yang tuan-tuan dah dengar dah kuliah kita sebelum Ramadan yang lalu, yang mana Nabi SAW berhijrah adalah pada bulan Safar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهمه اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan dan keizinan daripada Allah. Sama-sama kita berada di dalam rumah Allah dan juga di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan terus melimpahkan kebaikan demi kebaikan kepada kita, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan juga dengan kehadiran kita ke majlis ilmu ini, Allah memberikan kita kefahaman. Seterusnya ialah akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Seterusnya Allah Ta'ala akan menerangi jalan kehidupan dunia kita dengan cahaya ilmu, sehingga kita pulang kembali kepada Allah di hari akhirat dalam keadaan Allah meredai apa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Seperti mana yang dijanjikan oleh Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala memilih daripada kalangan hambanya untuk diberikan khairan, iaitu kebaikan dunia dan kebaikan di hari akhirat, tandanya kata Nabi SAW, yufaqihu fid din, Allah akan memberikan kefahaman agama kepada hamba tersebut. Dan jalan-jalan untuk memiliki kefahaman agama ini tidak lain dan tidak bukan, Allah akan melorongkannya dan memilihnya untuk berada di dalam majlis-majlis ilmu seperti mana tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah lakukan pada malam ini. Semoga Allah Ta'ala mencatat amalan kita pada malam ini sebagai satu ibadah di sisinya, dan mudah-mudahan ibadah ini menyelamatkan kita di dunia dan juga di hari akhirat, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk hari ini kita akan sambung lagi, iaitu kita sekarang berada di fasa hijrah baginda Nabi SAW. Kita dah berbincang berkaitan tentang perjanjian Aqabah yang pertama, dan kita pun dah berbincang berkaitan tentang perjanjian Aqabah yang kedua. Dua-dua perjanjian ini menjadi rentetan sehinggalah Nabi SAW berhijrah. Dan seperti mana yang tuan-tuan dah dengar dah kuliah kita sebelum Ramadan yang lalu, yang mana Nabi SAW berhijrah adalah pada bulan Safar. Nabi hijrah pada bulan Safar. Namun kita bercerita tentang hijrah ini adalah pada bulan Muharram. Dan para ulama melihat, tuan-tuan, walaupun Nabi hijrahnya pada bulan Safar, tapi Nabi SAW bercita-cita nak berhijrah bermula daripada bulan Zulhijjah. Okay? Sebab itulah antara hikmah kenapa kita bercerita tentang hijrah ini adalah pada bulan Muharram. Sebab Nabi berniat ni daripada Zulhijjah, selepas perjanjian Aqabah yang kedua. Namun Nabi menantikan keizinan daripada Allah menerusi wahyu yang dibawa oleh Jibril alaihissalam.
Okey, dan kita pun dah bercerita dah berkaitan tentang peristiwa hijrah Nabi SAW dan mereka-mereka yang terlibat dalam hijrah Nabi yang memudah cara perjalanan Nabi, dan kita pun telah melihat yang mana Nabi hijrah ni bukan dengan cara sembrono. Bukan secara pergi terus jalan sampailah ke Madinah, tak. Tapi Nabi SAW telah melakukan strategi demi strategi dan Nabi merancang perjalanan itu agar berjalan dengan lancar. Okey, ini adalah perbincangan-perbincangan yang kita dah bincang, dan hari ini insya-Allah kita akan sambung lagi perjalanan berkaitan tentang hijrah Nabi SAW saat Nabi tiba di Quba. Nabi SAW sampai di Quba, dan kita boleh katalah sampai di Quba ini merupakan langkah pertama Nabi SAW masuk ke kota Madinah. Sebab orang-orang Yathrib ketika itu menyambut Nabi SAW bukan di lokasi Masjid Nabawi, tapi mereka menyambut kehadiran Nabi adalah di Quba, di perkampungan Bani Amru bin Auf. Tempat tuan-tuan dirikan solat di Masjid Quba tu, itulah tapak perkampungan Bani Amru bin Auf. Di situlah masyarakat Arab Yathrib menyambut kehadiran Nabi SAW. Baik, sebelum kita sambung berkaitan dengan sirah ni tuan-tuan, sukalah untuk saya mengingatkan tuan-tuan, iaitu kita sekarang berada di bulan-bulan yang haram. Mungkin tuan-tuan dah pernah dengar kuliah saya sebelum ni, tapi saya ulangi tuan-tuan sebab nak menegaskan kita sekarang berada di bulan yang haram, iaitu berada di bulan Zulkaidah. Kita dah berlalu Ramadan dan kita dah berlalu dah Syawal kita. Ibadah-ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan dah berlalu dah. Majlis-majlis kerajaan kita telah berlalu dah pada bulan Syawal. Sekarang kita berada di bulan Zulkaidah. Zulkaidah merupakan salah satu bulan daripada 4 bulan yang dikategorikan sebagai bulan haram. Yang dikategorikan sebagai bulan haram. Bulan haram ni tuan-tuan, dia sebenarnya telah dipraktiskan oleh orang Arab jahiliyah sebelum kehadiran Nabi SAW. Nabi tak lahir lagi tuan-tuan, orang Arab jahiliyah dah ada dah bulan haram. Dan mereka meletakkan bulan haram ini adalah sebagai bulan yang diharamkan pertengkaran, pergaduhan dan juga peperangan. Kalau berlaku je perang, mereka akan batalkan peperangan, tamatkan peperangan. Sebab apa? Menghormati ia adalah sebagai bulan haram. Cumanya, mereka ni telah melanggar bulan-bulan haram tersebut. Macam mana? Bila mereka berperang dan peperangan itu tak selesai dan mereka hampir memasuki kepada bulan haram, maka mereka akan tangguhkan bulan haram. Bukan tangguh perang tuan-tuan, dia tangguh bulan haram. Yang mana kononnya contoh Zulkaidah ni lagi 2-3 hari, tapi perang tak selesai lagi tuan-tuan, maka dia teruskan peperangan dan bulan haram itu dilanjutkan pada bulan yang berikutnya. Dan sebab itulah peperangan-peperangan yang berlaku pada zaman Arab Jahiliyah ini dikenali dalam riwayat-riwayat sirah sebagai perang Fijar. Perang Fijar, iaitu perang yang buruk dan juga perang yang jahat. Sebab mereka melanggar bulan-bulan yang haram. Datangnya Nabi SAW membawa syariat Allah, maka ditekankan dan ditegaskan adanya bulan haram. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Bulan-bulan ni tuan-tuan kena dilihat sebagai bulan-bulan tarbiyah. Kita selalu meminggirkan bulan-bulan haram ini, tak sama macam kita mengutamakan bulan Ramadan. Sebenarnya bulan-bulan haram ini adalah bulan-bulan tarbiyah. Kita dah beribadah pada bulan Ramadan. Ramadan selesai tuan-tuan, kita pun makin jauh dengan ibadah. Kita tak serajin beribadah seperti mana kita beribadah dalam bulan Ramadan. Apatah lagi sampai pula Syawal, kita dilekakan dengan macam-macam perkara tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala menarik perhatian kita untuk kembali kuat beribadah kepada Allah dengan didatangkan adanya bulan Zulkaidah. Seperti mana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, beribadah di dalam bulan haram akan digandakan ganjaran pahala dan melakukan kemaksiatan di dalam bulan haram akan digandakan azabnya. Mudah nak faham tuan-tuan? Melihat bulan haram ini, dia seerti seperti mana tuan-tuan faham tentang tanah haram. Melakukan ibadah di tanah haram, Allah gandakan ganjaran. Melakukan maksiat di tanah haram, Allah akan gandakan azab. Macam itulah kita berada di dalam bulan haram. Kalau tanah haram terikat dengan tempat, bulan haram terikat dengan masa.
Beza je dengan Ramadan, tarbiyah Allah 30 hari. Bulan haram sekarang ni tuan-tuan, tarbiyah daripada Allah adalah 90 hari. Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Kita berada di sebulan Zulkaidah ni tuan-tuan. Ini adalah sebagai persiapan kita untuk bertemu dengan bulan Zulhijjah. Sebab apa? Pada bulan Zulhijjah ada 10 hari yang paling afdal daripada hari-hari sepanjang tahun. Dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW menyebutkan, kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang paling Allah cintai amal solehnya melainkan hari-hari ini, yakni ayyamil ashar, iaitu 10 hari awal Zulhijjah. 10 hari awal Zulhijjah. 1 hingga 10 hari Zulhijjah tuan-tuan, itulah 10 hari yang paling afdal sepanjang tahun. Dan kata Mula Ali Al-Qari, ia lebih afdal daripada 10 akhir Ramadan. Sebab itu Allah bersumpah dengan 10 hari awal Zulhijjah, wal fajar wa layalil ashar. Allah bersumpah demi fajar dan Allah bersumpah demi 10 malam Zulhijjah. 10 malam itu merujuk pada 10 hari awal Zulhijjah. Dan bila sahabat Nabi dengar beribadah pada 10 hari awal Zulhijjah ni afdal, Allah cintai amal solehnya, mereka kata, "Ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah." Wahai Rasulullah, adakah mereka yang berjihad itu tak seafdal dengan ibadah 10 hari awal Zulhijjah? Kata Nabi, "Wala jihad fi sabilillah." Sekalipun dia berjihad, jihad itu tak seafdal macam mereka yang beribadah pada 10 hari awal Zulhijjah. Besar tuan-tuan ganjaran dia. Tuan-tuan bersedekah. Sedekah 1 hingga 10 Zulhijjah lebih utama daripada sedekah pada hari-hari yang lain. Tuan-tuan menziarahi orang tua kita di kampung, itu lebih afdal dan lebih dicintai oleh Allah berbanding ziarah kita pada hari-hari yang lain. Solat tahajud, Quran, wirid, tasbih dan sebagainya, ia sangat-sangat dituntut pada hari tersebut. Sebab ia adalah hari-hari yang paling Allah Ta'ala cintai. Yang itu kita kena ingat tuan-tuan. Dan Nabi sebut amalan yang paling afdal, amalan dia tidak ada amalan khusus tuan-tuan. Apa-apa amalan soleh yang tuan-tuan buat pada hari tersebut, 1 hingga 10 Zulhijjah, dia adalah amalan yang paling terbaik dan dicintai oleh Allah. Cuma Nabi menggalakkan kita perbanyakkan tasbih, tahmid, takbir dan juga tahlil. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Memperbanyakkan. Okay? Itu adalah hari-hari yang sangat afdal. Dan kata Nabi SAW, orang yang berjihad tak seafdal macam mereka yang beribadah pada 10 hari awal Zulhijjah. Dan Nabi SAW menyebutkan, illa rajulun kharaja binafsi wa mali. Melainkan orang tersebut berjihad, dia bawa nyawa, bawa harta dia. Kemudian kata Nabi SAW, walam yarji', dan dia tidak kembali lagi. Okay? Dan dia tidak kembali min hadha syai'. Dia tak kembali selepas itu, nyawanya terbunuh, dia syahid dalam peperangan dan hartanya dirampas oleh musuh. Barulah jihad itu lebih afdal dan lebih dicintai oleh Allah berbanding yang mereka yang beribadah pada 10 hari awal Zulhijjah. Kita boleh kata 10 hari awal Zulhijjah ni tuan-tuan adalah peluang kedua daripada Allah setelah kita mungkin mensia-siakan Ramadan yang dah berlalu. Sebelum kita bertemu dengan tahun baru hijrah. Sebab Zulkaidah ni bulan yang ke-12. Zulhijjah ni bulan yang ke-12. Jadinya, bulan ni tuan-tuan bulan akhir dalam tahun tersebut. Sebelum masuk tahun baru, Allah Ta'ala memberikan kita peluang yang kedua untuk melakukan sehabis baik mungkin amal-amal soleh kita pada waktu tersebut. Dan kata Mula Ali Al-Qari, kenapa ia adalah 10 hari yang paling terbaik daripada hari-hari yang lain? Adalah kerana Allah mengumpulkan rukun-rukun Islam pada hari-hari tersebut, tidak ada pada hari yang lain. Ada syahadah, kemudian adanya puasa iaitu puasa sunat, kemudian adanya salat, adanya zakat iaitu melalui sedekah, dan khususnya pada hari itu adanya ibadah haji, tidak ada pada waktu-waktu yang lain. Dan daripada 10 hari awal Zulhijjah, ada 2 hari yang paling afdal. 10 hari Zulhijjah, 1 hingga 10 hari bulan tu tuan-tuan, dia paling afdal. Paling afdal. Afdal daripada sepanjang tahun. Daripada 10 hari itu, ada 2 hari yang paling afdal. Ini penting tuan-tuan kena note. Kita ada kalender kita tuan-tuan, kita kena tahu. 1 Zulhijjah jatuhnya bila?
Okey, jatuhnya bila? Kalau tak silap saya, dia akan jatuh 1 Julai. Dan kemungkinan besar kita akan sambut Aidil Adha pada 10 Julai. Nah, jadi kita dah take note dah tuan-tuan. Kita dah fokus nak buat apa pada hari-hari yang utama ni. Jadi di antara 10 hari itu ada 2 hari yang afdal. Kata Allah, wasyafa'i wal watar. Allah bersumpah demi syafa' iaitu yang genap, dan Allah bersumpah demi yang ganjil. Wal watar iaitu ganjil. Al-Imamul Qurtubi menyebutkan banyak tafsiran apa yang genap dan apa yang ganjil. Tetapi yang paling masyhur, yang genap itu merujuk kepada 10 Zulhijjah. Manakala yang ganjil itu adalah merujuk kepada 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah yang paling afdal amalnya tuan-tuan, itu hari yang paling afdal. 9 Zulhijjah adalah hari yang paling afdal daripada 10 hari itu. Amalan yang paling afdal pada hari yang afdal iaitu 9 Zulhijjah adalah berwukuf di Padang Arafah bagi mereka yang dipilih oleh Allah menjadi Duyufur Rahman. Dan bagi mereka yang tak melaksanakan ibadah haji dan tak berwukuf, dia melaksanakan ibadah puasa Arafah yang paling afdal. Okey, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah. Kata Nabi SAW, berpuasa pada 9 Zulhijjah pada hari Arafah, aku mengharapkan Allah memberikan pengampunan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kata Al-Imam Ibn Battal, dia kata apa? Inilah satu-satunya amalan yang Allah menghapuskan dosa yang lalu dan Allah menghapuskan dosa yang akan datang. Sebab amalan-amalan yang lain, semuanya ganjarannya menghapuskan dosa-dosa terdahulu sahaja. Tidak ada penghapusan dosa yang akan datang. Melainkan hadis yang sahih, iaitu pada puasa hari Arafah. Ini kena rebut peluang ni tuan-tuan. Dan hari Arafah dikenali sebagai Yaumud Du'a, hari berdoa. Dan kita selalu ingat tuan-tuan, berdoa yang paling afdal adalah di Arafah kan. Sebenarnya afdal ya di Arafah, tapi mustajab adalah di seluruh muka bumi ni. Tuan-tuan duduk di USJ, saya duduk di Kuala Selangor, ada orang duduk di Gombak, Selayang, United Kingdom. Mana-mana negara, berlaku je 9 Zulhijjah, afdal untuk berdoa. Dan doanya mustajab. Doanya mustajab. Beza dengan mereka yang berada di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah, dia mengumpulkan 2 perkara. Dia duduk pada hari yang mustajab dan dia berada di tempat yang afdal. Itu beza dia. Tapi orang lain tuan-tuan tetap berada di hari yang mustajab. Doalah tuan-tuan, doanya mustajab. Apatah lagi kalau tuan-tuan ambil kesempatan untuk berpuasa Arafah. Yang mana kita maklum orang yang berpuasa adalah orang yang mustajab doanya dan tak ditolak doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas 9 Zulhijjah, satu lagi hari yang afdal adalah 10 Zulhijjah. Dan pada hari yang afdal 10 Zulhijjah, ibadah yang paling afdal adalah melaksanakan ibadah korban. Melaksanakan ibadah korban. Dan kita ambillah kesempatan untuk melaksanakan ibadah korban bagi yang mampu. Mampu dekat sini tuan-tuan, para ulama fiqh menyebutkan mampu di sini adalah merujuk kepada duit di tangannya ataupun di simpanannya cukup untuk makan dia pada 10 Zulhijjah, cukup makan pada 11 Zulhijjah, cukup makan pada 12 Zulhijjah dan cukup makan pada 13 Zulhijjah. Kemudian ada baki wang dia. Yang itu termasuk dalam kategori mampu. Mampu dekat situ merujuk kalau 4 hari tersebut tuan-tuan kita ada duit belanja dan ada lebihan, tuan-tuan duduk dalam kategori mampu dan sunat muakkad untuk melaksanakan ibadah korban. Kita tak bermazhab Hanafi. Kalau Hanafi hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Sebab itu kita tengok saudara-saudara kita daripada India, Pakistan, Bangladesh, mereka sangat membesarkan hari raya Aidil Adha. Sebab apa? Dia berbeza hukum dengan kita. Dan sebab itu Abu Hurairah pernah sebut dalam satu asar. Kata Abu Hurairah, siapa yang tak melaksanakan ibadah korban sedangkan dia mampu, jangan hampiri masjid aku. Maksudnya keluarlah daripada ruang tempat orang beribadah korban ni. Sebab kalau boleh tak nak tengoklah muka orang yang kedekut. Allah beri limpahan nikmat, Allah berikan dia kemampuan rezeki dan dia tak berkongsi rezekinya kepada orang lain. Ambillah kesempatan ni tuan-tuan untuk melaksanakan ibadah korban. Dan sunat kepada orang yang berkorban daripada 1 Zulhijjah sampailah 10 Zulhijjah tersebut, iaitu dia tidak memotong kuku, tak bercukur dan bergunting.
Tapi dia perlu mandi tuan-tuan. Jangan tak mandi dah. Mandi penting. Ramai yang tak mandi pula kan. Menjadi sunat kepada dia. Tak bercukur, bergunting dan juga mengetip kuku dia. Dan dia akan boleh melakukan sedemikian adalah setelah haiwan korbannya disembelih. Kalau haiwan korbannya disembelih pada 13 Zulhijjah, lepas 13 hari bulan tu baru boleh. Jangan ingat lepas solat hari raya Aidil Adha terus boleh. Tak. Kita kena double check, kena confirmkan balik adakah telah disembelih ataupun tidak. Ni kalau tuan-tuan buat di luar lah. Kalau tuan-tuan buat di tempat sendiri, mudah untuk kita kenal pasti sama ada dah selesai ataupun belum. Ini antara amalan-amalan yang dilupakan oleh masyarakat mukmin. Sebab itu Allah bersumpah tuan-tuan pada hari-hari tersebut. Sebab dia amalan yang afdal, hari yang afdal tapi tak diberikan perhatian. Diabaikan dan dilalaikan daripada melakukan ketaatan pada Allah. Sekarang kita berada di bulan haram tuan-tuan. Jadi hati-hati dalam melakukan amal soleh kepada Allah dan berusaha buat sebaik mungkin, ganjarannya besar. Dan jauh daripada maksiat sebab ancaman dan azabnya juga adalah berat pada hari-hari ini. Ada 90 hari tarbiyah daripada Allah Ta'ala. Dan Allah pisahkan 9 bulan Rejab tuan-tuan. Saya pernah sebut pada awal dahulu. Rejab pula kerana dia menjadi starting point, latihan kepada orang mukmin sebelum bertemu dengan Ramadan. Sebab itu Allah pisahkan. Yang ini 3 bulan berkembar, kemudian dipisahkan Rejab pada waktu yang lain. Kalau kita fokus tuan-tuan, ini adalah peluang kita melakukan amal soleh kepada Allah. Tuan-tuan dah bertadarus pada bulan Ramadan. Apa salahnya kalau tuan-tuan teruskan tadarus pada bulan-bulan yang haram ni? Jadikan dia sebagai rutin ataupun ibadah aktiviti bulanan kita. Kita target hari tu dah sebulan pada bulan Ramadan, khatam. Sekarang ni kalau tuan-tuan tak nak bekerja-kerja, tuan-tuan targetlah 3 bulan haram ni khatam pada bulan Muharram nanti. Apa salahnya tuan-tuan? Kitalah yang menjadi trendsetter kalau boleh. Kan? Orang lain buat, kita meraih pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan, hari ini kita akan sentuh berkaitan tentang perjalanan Nabi SAW sampai di Quba. Sampai di Quba. Nabi SAW sampai di Quba pada hari Isnin 8 Rabiul Awal. Nabi keluar daripada Mekah pada 27 Safar. Nabi keluar daripada Mekah adalah pada 27 Safar. Nabi SAW sampai di Quba, minta maaf. Lepas Nabi keluar daripada Mekah 27 Safar, Nabi duduk di Gua Thur adalah dalam tempoh 3 hari. Sekitar 30 Safar barulah Nabi bergerak keluar daripada kota Mekah menuju ke Madinah. Sampai ke Quba, Nabi sampai pada hari Isnin 8 Rabiul Awal. Nabi sampai pada 8 Rabiul Awal dan sampailah di Quba. Dan riwayat ni tuan-tuan yang disahihkan oleh Al-Imam Bukhari, hadis ni diriwayatkan oleh cucu kepada Abu Bakar As-Siddiq, iaitu Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Urwah ni kita kena tahu, dia ni menjadi pemerintah Madinah. Dan dia ada saudara lelakinya dikenali sebagai Abdullah bin Zubair pula, itu adalah pemerintah Mekah. Dia 2 orang ni tuan-tuan, anak kepada siapa? Anak kepada Asma binti Abi Bakrin. Yang mana Asma ni dia terlibat di dalam perjalanan hijrah Nabi SAW. Dia bantu Nabi, memberi makan kepada Nabi dan juga ayahnya masa ayahnya duduk di Gua Thur pada hari terakhir mereka berada di sana sebelum bertolak ke kota Madinah. Masa tu Asma ni tengah pregnant, tengah sarat tuan-tuan, tengah sarat. Dia bawa makanan ni tuan-tuan, bertemu dengan ayah dan Nabi SAW membekalkan makanan pada ayah dan juga Nabi SAW. Dan satu lagi jasa Asma ni tuan-tuan, dia telah ditampar oleh Abu Jahal. Bila Abu Jahal datang ke rumahnya, Abu Jahal tanya, "Wahai Asma, mana ayah kau?" Katanya, "Ayah tak ada. Saya tak tahu ayah ke mana." Abu Jahal tampar dia tuan-tuan sampai tercabut anting-anting dia. Seorang wanita yang tengah sarat mengandung tuan-tuan ditampar seorang pemerintah. Kita rasa itu perkara yang sangat mengaibkan lah. Ditampar, kemudian ditanya tuan-tuan, didesak, tapi dia tak menjawab. Ni amanahnya. Dan Nabi memilih orang yang tepat untuk bersama-sama dengan Nabi SAW melicinkan gerak kerja Nabi dalam perjalanan hijrah. Baik. Dan Asma ni juga ditanya oleh datuk dia, Abu Quhafah, bapa kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bapa Abu Bakar ni dia buta tuan-tuan. Dia tanya kepada Asma, "Wahai Asma,
bapa kamu tinggalkan apa untuk kita? Ada harta tak yang ditinggalkan? Dan Asma ni tuan-tuan, dia terpaksa berhelah. Dia letakkan batu-batu kerikil dalam uncang dan diletakkan di telinga datuknya. Dia buat macam ni. Dan datuk dia kata, oh banyak juga harta yang bapa kau tinggalkan. Sebenarnya Abu Bakar dah korbankan seluruh harta dia di jalan Allah dan demi Rasulnya. Tidak ada satu pun harta yang ditinggalkan untuk keluarga dia. Dia korban segala-galanya tuan-tuan. Yakinnya dengan perjuangan baginda Nabi SAW. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq ni merupakan jutawan Mekah. Bila kita cerita tentang Abu Bakar tuan-tuan, kita tak melihat pada harta dia. Tapi yang paling utama, kita kena lihat pada hati dia. Harta, ada orang ada harta tuan-tuan, tapi dia tak dapat sampai level Abu Bakar. Dia tak sampai ke level Abu Bakar. Ramai sahabat-sahabat yang kaya, yang jutawan-jutawan Mekah, jutawan-jutawan Madinah, tapi dia tak sampai level Abu Bakar. Kerana jiwa dan hati Abu Bakar tu berbeza dengan sahabat-sahabat yang lain. Yang itulah yang menjadi pengajaran dan teladan kepada kita. Tuan-tuan boleh, sekarang ni tengah sibuk pesta buku antarabangsa kan? Di Kuala Lumpur ni tuan-tuan, carilah mana-mana buku terjemahan yang ada diterjemahkan tuan-tuan, cari cerita tentang Abu Bakar. Sebab apa? Abu Bakar As-Siddiq dia termasuk dalam kategori As-Sabiqunal Awwalun yang Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-100 di dalam surah At-Taubah. Ini adalah kelompok orang yang Allah redha dan Allah jamin syurga untuk dia. Kebanyakan kita ikut orang yang kita tak dijamin orang tu masuk syurga oleh Allah. Allah tak jamin tuan-tuan. Mungkin dia soleh, tapi Allah tak jamin. Tapi Allah jamin hanya sekelompok kecil manusia yang hidup di atas muka bumi ni yang belum sampai ke syurga, tapi Allah jamin, Allah redha dan Allah masukkan dalam syurga. Siapa? Allah kata as-sabiqunal awwalun minal ansar wal muhajirin. Ini kelompok yang Allah Ta'ala redha dan Allah jamin syurga. Dan wajib untuk kita pergi belajar dan teladani mereka. Dan kita kena tahu siapa tokoh-tokoh ni. Antaranya Abu Bakar As-Siddiq, antaranya Osman bin Affan, antaranya Abdul Rahman bin Auf, antaranya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, antaranya Sa'ad bin Mu'az, antaranya siapa lagi? Umar, antaranya sahabat yang lain, iaitu seperti mana sahabat yang bernama saya lupa seorang lagi tu. Dia ada seorang lagi tokoh di Madinah. Yang ini antara golongan as-sabiqunal awwalun. Kita kena tahu apa yang dia telah buat dalam hidup dia sampai Allah redha dan sampai Allah jamin syurga untuk dia. Tak ada orang dijamin tuan-tuan, melainkan inilah kelompok-kelompok kecil ni. Yang inilah yang kita kena ikuti dan jadikan ia sebagai teladan kita. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Quba. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Quba, waktu tersebut tuan-tuan, orang-orang Yahudi dan orang-orang Yathrib ni menunggu. Sebenarnya, mereka dah dengar berita kehadiran Nabi ni beberapa hari sebelum. Dan setiap hari, seperti mana riwayat daripada isteri baginda Nabi, Safiyah binti Huyai, dia ni cerita tentang ayah dia, Huyai bin Akhtab, dan juga saudaranya Abu Yasir. Ni dua-dua Yahudi tuan-tuan. Safiyah ni isteri Nabi berbangsa Yahudi. Dia cerita sebelum di Islam, masa hari kedatangan Nabi dalam waktu hijrah. Dia kata apa? Ayah dia keluar pagi selepas subuh dan ayahnya balik selepas terbenam matahari. Satu hari tunggu. Mana Nabi yang diceritakan? Mana Nabi yang diceritakan? Dia tunggu tuan-tuan. Orang Yathrib dan orang Yahudi menunggu-nunggu. Dan mereka tunggu tuan-tuan sampailah satu hari dia nampak ada kelibat. Ada orang tengah berjalan menghampiri ke Quba. Dan orang Yahudi ni dia menjerit, dia memberitahu, wahai ya masyarul Arab. Dia kata, wahai orang-orang Arab, orang yang kamu tunggu-tunggu kan sudah sampai. Orang yang kamu tunggu-tunggu telah sampai. Maka Nabi SAW pun sampai dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sampai sahaja di Quba tuan-tuan, Nabi dengan Abu Bakar duduk. Dan Abu Bakar berdiri. Terus orang Arab ni berkerumun kepada Abu Bakar As-Siddiq. Yang cerita ni cucu Abu Bakar tuan-tuan, Urwah. Jadi dia kata semua orang berkerumun kepada datuk saya ni. Orang ingat yang Abu Bakar itu adalah Nabi SAW. Sebab apa? Nabi tak pernah sampai Yathrib. Dan orang Madinah pun tak pernah jumpa Nabi. Sebab Nabi tak pernah berdagang tuan-tuan. Pada zaman Nabi jadi Rasul, Nabi tak keluar berdagang. Jadi orang tak kenal Nabi. Kalau Abu Sufyan, ya mereka kenal. Kalau Abdul Rahman bin Auf, ya mereka kenal. Sebab apa? Sebelum mereka sampai Syam, selalunya dia akan singgah. Tapi Nabi tak keluar. Jadi dia tak cam. Sampailah bila Allah Ta'ala takdirkan matahari ni naik terik tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq dia ambil kain dan ditutup di atas kepala Nabi SAW sebagai tanda kemuliaan, melindungi Nabi daripada panas. Maka waktu itulah baru orang Arab sedar yang Rasulullah SAW merupakan orang yang duduk sebelah Abu Bakar.
Okey, yang duduk sebelah Abu Bakar tu adalah Nabi SAW. Maka mereka pun meraihkan Nabi dan meminta Nabi SAW duduk berhampiran di rumah mereka. Dan riwayat sirah menyebutkan Nabi SAW duduk di dua rumah. Okey, satu namanya Kalthum bin Hadam, seorang lagi namanya Sa'ad bin Kaithamah. Ada dua orang. Ada dua rumah Nabi duduk. Dan riwayat sirah menyebutkan Nabi duduk di Quba 4 hari. Selasa, Rabu, Khamis. Jumaat Nabi keluar sebelum azan Zuhur. Tapi ada satu lagi riwayat menyebutkan Nabi duduk 10 hari. Nabi sampai hari Isnin, Nabi duduk sampai Khamis minggu hadapan. Nabi duduk sampai Khamis minggu hadapan. Sebab apa? Dalam tempoh itu Nabi membina Masjid Quba, masjid yang pertama selepas Nabi menjadi Rasul. Yang Nabi sebut ini yang Allah Ta'ala iktiraf sebagai ussisa ala taqwa. Masjid yang dibina atas taqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, itu Masjid Quba, tuan-tuan. Baik. Jadinya Nabi SAW di Quba duduk dalam tempoh beberapa hari sebelum Nabi SAW keluar meneruskan perjalanannya di kota Madinah. Baik. Masa Nabi SAW di Quba ni, tuan-tuan. Sebab itu khusus untuk Quba ni, kan Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi SAW, man tatahhara fi baiti, siapa yang bersuci di rumahnya kemudian dia mendatangi Quba, ka ajri umrah, Allah akan berikan kepadanya satu umrah. Syarat Nabi letak ni, tuan-tuan, adalah bersuci di kediaman kita. Kalau ada rumah lah, kalau hotel lah. Okey. Dan para ulama melihat seolah-olahnya syarat bersuci daripada rumah ni, iaitu berwuduk ni, adalah seperti mana orang bermiqat. Kan bila kita nak pergi umrah, kita akan bermiqat. Kita dah qasad dah, kita dah berniat nak buat umrah. Barulah kita keluar daripada tempat miqat menuju ke Baitul Haram. Macam itulah orang yang keluar rumah, bila dia berwuduk, seolah-olahnya dia telah berqasad nak pergi ke Quba untuk mendirikan solat. Tak kisahlah solat sunat ataupun solat fardu. Saya selalu pesan kepada jemaah umrah, tuan-tuan, termasuklah jemaah haji, kita ni walaupun dah berkali-kali sampai, berkali-kali jugalah tuan-tuan kena pergi ke Quba. Berkali-kali. Sebab apa? Nabi SAW, bila Nabi dah duduk ke Madinah, tuan-tuan, Nabi akan pergi ke Quba setiap minggu mesti ada sekali. Minima sekali. Ada riwayat menyebutkan Nabi pergi pada hari Sabtu. Ini yang paling masyhur. Dan satu riwayat lagi, Nabi akan pergi hari Khamis dan Nabi akan ulang lagi sekali pada hari Sabtu. Satu pengajaran dia adalah nak menceritakan Nabi ni dia pergi ke Quba, satu fadilat besar lah, umrah. Satu lagi menunjukkan sebab Nabi ni dia pemerintah negara. Dalam misi dia pergi ke Quba itu adalah menunjukkan Nabi pergi turun padang, berziarah kepada masyarakat di Quba. Sebab Quba dengan Madinah ni dia agak jauh, seolah-olahnya macam luar kampung lah. Jadi Nabi ziarah. Dia pemimpin negara, tuan-tuan. Setiap minggu pergi turun. Dia bukan 5 tahun sekali. Dia setiap minggu pergi tengok dan bersilaturahim dengan masyarakat di Quba. Okay, itu Nabi SAW. Okey, baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadinya, lepas Nabi SAW keluar daripada Quba, maka Nabi SAW terus menuju ke Madinah. Masa Nabi SAW nak sampai ke Madinah, tuan-tuan, Nabi singgah dekat satu tempat yang mana Nabi SAW telah mendirikan solat fardu Jumaat buat kali pertama dalam sejarah Islam. Okay, dalam sejarah Islam, solat Jumaat yang pertama berlaku pada perjalanan hijrah Nabi. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, ada Masjid Quba. Depan sikit tuan-tuan akan nampak satu masjid berwarna putih. Daripada atas bumbung sampailah ke lantai dia semua putih. Dikenali sebagai Masjid Al-Jum'ah. Di tapak itulah Nabi SAW mendirikan solat Jumaat yang pertama. Dan kita meletakkan syarat solat Jumaat ni 40 orang. Sebab dalam riwayat menyebutkan masa Nabi dirikan itu yang hadir adalah 40 orang. Ada yang kata 100 orang lebih dan sebagainya lah. Okay? Tapi di situlah tapaknya. Oh, saya terlupa, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perhatikan, masa Nabi SAW sampai ke Quba, ada dendangan syair yang selalu kita dengar. Tala'al badru alaina, kan? Min thaniyatil wada'. Orang yang menyanyikan lagu ni, tuan-tuan, adalah wanita-wanita Yathrib. Kenapa orang wanita menyanyi, tuan-tuan? Kenapa Nabi sampai ke Quba yang raikan Nabi ni wanita, bukan lelaki? Di sini ada beberapa riwayat, tuan-tuan. Okey. Pertama, tuan-tuan, Nabi SAW masuk ke kota Mekah, ke kota Madinah, Nabi tak mengikut jalan utama.
Nabi tak mengikut jalan utama. Tapi Nabi mengikut satu jalan namanya lembah Thaniyatul Wada'. Thaniyatul Wada'. Thaniyatul Wada' ni ada cerita dia lah. Baik. Sebenarnya, jalan utama adalah tempat orang lelaki tunggu. Dengan misi, dengan niat, Nabi SAW akan masuk ke tempat kita ni melalui jalan utama. Tup-tup, Allah Ta'ala takdirkan unta yang Nabi bawa tu iaitu Qaswa', dia ikut jalan laluan yang lain. Iaitu jalan laluan Thaniyatul Wada'. Ada beberapa riwayat tuan-tuan. Baik. Thaniyatul Wada' ni saya nak bagi gambaran pada tuan-tuan. Thaniyatul Wada' ni dia adalah tempat di belakang satu bukit namanya Bukit Sila'. Kalau tuan-tuan duduk di Madinah, tuan-tuan perhatikan ada hotel Movenpick. Sebelah belakang Movenpick tu tuan-tuan akan nampak ada satu bukit berwarna hitam gelap. Bukit tu namanya Bukit Sila'. Lebih ketara tuan-tuan nak ingat, tuan-tuan pergi ke Masjid Khandaq ataupun masjid yang kita kata Masjid 7 tu tuan-tuan. Belakang Masjid Khandaq tu, itulah Bukit Sila'. Bukit Sila'. Dekat Bukit Sila' tu tuan-tuan, kat situ ada satu tempat namanya Thaniyatul Wada'. Thaniyatul Wada' ni dalam riwayat ada kata dia ni macam satu lorong. Lorong. Ada dua pandangan dekat sini. Pertama, mana-mana musafir yang keluar daripada kota Madinah, maksudnya dia nak pergi berdagang, dia nak bermusafir, dia akan melalui kawasan tersebut. Thaniyatul Wada'. Wada' tu maksudnya selamat tinggal tuan-tuan. Sebab itu kita panggil tawaf wada'. Allah Ta'ala kata, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan tak tinggalkan engkau wahai Muhammad. Wada'. Wada'. Soalannya kat situ mereka lambai tangan lah. Orang yang bermusafir ni tinggalkan keluarga, dia akan lambai dekat situ. Dia dekat dengan Masjid Nabawi tuan-tuan. Cuma kadang-kadang kita sedar tak sedar. Tapi tuan-tuan memang lalu situ. Memang selalu bas akan lalu situ. Cuma tak diterangkan mungkin. Okey, itu riwayat pertama. Riwayat yang kedua pula, dipanggil kawasan tu Thaniyatul Wada' adalah kerana, ni riwayat yang saya pun tak tahu sumber ni, tapi masyhur cerita ni, iaitu orang Yahudi dia akan lepak dekat kawasan tersebut. Okey, dia ada antara dua bukit tuan-tuan, kat situ ada nama Thaniyatul Wada'. Orang Yahudi akan lepak dekat situ dan mereka ni adalah kalangan Yahudi yang gangster-gangster lah. Dia akan mabuk, minum arak dekat situ. Dan siapa yang melalui kawasan tersebut, dia kata selamat tinggal. Sama ada Aus dengan Khazraj akan jadi jahat, gangster macam Yahudi itu, ataupun dia akan mati dibunuh. Itu wallah ta'ala alam. Jadi bila Nabi SAW keluar daripada situ tuan-tuan, masuk ke Madinah, nak menuju ke Quba melalui jalan tu, Nabi sampai melalui jalan tu tuan-tuan, maka itu adalah takdir Allah, seolah-olahnya menafikan tidak ada apa-apa dekat kawasan tersebut. Seolah-olahnya tidak ada apa-apa. Anggapan-anggapan ataupun momokan-momokan daripada Yahudi tu tak ada sama sekali. Dan tempat itu adalah tempat yang dinanti-nantikan oleh orang perempuan, wanita-wanita Yathrib. Orang lelaki tunggu jalan utama, orang perempuan tunggu di situ. Maka wanita-wanita ni pun bersyair lah. Dia kata, tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Dia sebut daripada muncul bulan yang mengambang, yang cantik, bulan purnama ni daripada lembah Thaniyatul Wada'. Thaniyatul Wada'. Okey. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa Nabi SAW di Madinah, kita cerita sikit di Madinah tuan-tuan. Madinah ni Nabi SAW mengisytiharkan ia sebagai tanah haram adalah setelah Nabi pulang daripada peperangan Khaybar. Kalau kita tengok kenapa Nabi isytiharkan sebagai tanah haram selepas peperangan Khaybar, sebab kita kena tahu sejarah awal. Madinah ni, masa Nabi masuk kota Madinah, musuh Nabi ni terdiri daripada 3 jenis. Daripada 2 jenis. Dia ada musuh luar kota Madinah dan dia ada musuh dalam kota Madinah. Musuh dalam kota Madinah adalah kalangan Yahudi. Ada 3 Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa. Dan satu lagi adalah daripada golongan munafik. Ini musuh dalam selimut. Musuh luar pula adalah daripada kalangan orang Arab Quraisy, kemudian orang-orang Badui, lanun-lanun ni di padang pasir ni, dan juga daripada golongan Yahudi daripada Khaybar. Ini musuh-musuh Nabi SAW. Dan perang Khaybar itu adalah musuh terakhir yang Nabi habiskan. Sebelum berlaku perang Khaybar ada perjanjian Hudaibiyah. Ada perjanjian Hudaibiyah. Berlaku je perjanjian Hudaibiyah tuan-tuan, Nabi telah mengikat genjatan senjata antara Madinah dengan Mekah. Maksudnya Nabi dah ikat dah, kunci mereka dah. Maksudnya selesailah, khalas. Cerita tentang musuh ni dah selesai. Musuh-musuh dalaman pun selesai. Yahudi di kota Madinah pun dah keluar. Qainuqa keluar, Quraizah keluar, Nadir pun dah keluar.
Yang tinggal hanya Yahudi yang berada di Khaybar. Ni mastermind dalam peperangan Khandaq. Jadi bila Nabi berjaya menang dalam perang Khaybar, tuan-tuan, balik tu terus Nabi SAW isytiharkan yang mana kota Madinah menjadi tanah haram. Dan kata Nabi SAW, seperti mana Nabi Ibrahim mengisytiharkan tanah haram di kota Mekah, maka begitulah aku mendoakan tanah Madinah ini menjadi tanah haram. Dan aku mendoakan setiap cupak dan gantang di kota Madinah ni adalah berkat. Itu Nabi doakan. Okay, Nabi khusus. Nabi Ibrahim doakan makanan di kota Mekah ni berkat, tuan-tuan, iaitu daging. Ini cerita panjang, tuan-tuan. Anaknya Ismail pernah diziarahi oleh ayahnya, cuma Nabi Ismail tak ada. Yang tinggal adalah isteri dia. 2 kali Nabi Ibrahim datang. Yang kali pertama tu, isteri pertama merungut, suaminya susah lah, itulah ini. Pesan Nabi Ibrahim, bagi tahu pada suami kamu, tukar pintu ni. Rupa-rupanya Nabi Ibrahim suruh Nabi Ismail ceraikan isteri pertama, kahwin isteri yang kedua. Ziarah kali kedua, isterinya kata apa? Suami saya ni okey, baik dan sebagainya, kami makan daging dan sebagainya. Maka Nabi Ibrahim mendoakan daging yang dimakan di Mekah adalah berkat. Tuan-tuan kalau nak belasah kambing, makanlah di Mekah. Taklah tuan-tuan, tak. Cuma nak bagi tahu berkat tu didoakan. Madinah ada keberkatan, Mekah pun ada keberkatan. Caranya tuan-tuan nak dapatkan keberkatan ini disebutkan pada ulama Madinah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak ambil berkat di kota Madinah daripada doa Nabi SAW, iaitu ambil makan dan bawa pulang tamar-tamar yang tumbuh daripada tanah haram Madinah. Manakala kalau tuan-tuan nak dapatkan keberkatan didoakan oleh Nabi Ibrahim di kota Mekah, tuan-tuan ambil dan minumlah air zam-zam yang keluar daripada kota Mekah. Selain daripada itu tak ada, tuan-tuan. Selain daripada itu tak ada. Jangan ambil tanah masuk dalam gelas tuan-tuan minum sehat, tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Okay? Yang ada itu saja, air zam-zam dan buah-buah tamar yang tumbuh di tanah haram Madinah. Okay? Tuan-tuan dapatlah keberkatan yang didoakan oleh Nabi Ibrahim, dan tuan-tuan dapatlah keberkatan yang didoakan oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW telah menandakan iaitu wilayah tanah haram Madinah. Kata Nabi SAW, tanah haram Madinah ni adalah di antara dua bukit hitam. Iaitu satu namanya Jabal Air, satu lagi namanya Jabal Thur. Okay? Jabal Air ni, tuan-tuan, Jabal Air. Air ni namanya unta. Air ni namanya unta. Jabal Air ni dia berada di belakang Masjid Quba. Kalau tuan-tuan duduk di Quba tu, tuan-tuan akan nampak ada belakang Masjid Quba tu ada satu bukit. Dan bukit tu bentuknya macam unta yang tengah tidur. Sebab itu dikenali sebagai Jabal Air. Jabal Air, nama dia Jabal Air. Nampak macam ada unta yang tengah tidur lah. Bentuk lah, tuan-tuan. Ini bukan bukit Gunung Dayang Bunting Pulau Dayang Bunting. Bukan. Dari jauh nampak macam tu. Sebab itu dikenali dengan Jabal Air. Satu lagi namanya Jabal Thur ni, dia Lajnah Madinah ni, tuan-tuan, dia pernah tersilap tanda. Ini sejarah, tuan-tuan. Dia pernah tersilap tanda. Dia pernah tanda satu bukit dia berhampiran dengan airport Madinah. Kalau tuan-tuan pergi ke airport Madinah, setelah tuan-tuan lalu dekat kereta api laju tu, tuan-tuan, depan sikit tuan-tuan nak ke airport Madinah ni, tuan-tuan akan nampak ada tangki air besar. Tangki air besar. Ingat tak ingat lah, tuan-tuan. Selalu kita tidur je lah. Okay. Kat situ, tuan-tuan, ada satu bukit hitam. Tapi jabal itu dikenali sebagai Jabal Hazan. Dulu jabal itu dikenali sebagai petanda yang disebutkan oleh Nabi sebagai tanah haram Madinah. Tapi bila lajnah di Madinah ni, tuan-tuan, mereka kaji, bawa ulama-ulama mereka ni, mereka kaji, tengok daripada hadis-hadis Nabi, sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi ni, rupa-rupanya tidak. Bukan di situ. Lalu dipindahkan, iaitu di belakang Jabal Uhud. Kalau tuan-tuan pernah pergi ke Jabal Abyad, pernah pergi? Satu bukit namanya Jabal Abyad, iaitu Jabal Putih. Orang Malaysia kenal sebagai Bukit Magnet. Bukit Magnet Bukit Magnet ni di belakang Bukit Uhud tu. Dia laluan nak ke Bukit Magnet ni, tuan-tuan. Di situlah adanya satu jabal yang disebutkan oleh Nabi SAW. Di situlah ditandakan antara kawasan tanah haram Madinah. Bila mereka naik helikopter, tengok sifat-sifat tu ada? Ya, ada. Dan kenapa Nabi tak sebut daripada Jabal Air sampai ke Jabal Uhud? Ada orang bincang, kenapa Nabi tak sebut Jabal Uhud? Kan Nabi selalu doakan Jabal Uhud. Dan Nabi SAW selalu sebut tentang Jabal Uhud dalam hadis-hadis Nabi SAW. Sebab Nabi sebut Jabal yang ni, tuan-tuan, Jabal Thur ni, sebab Nabi SAW nak jadikan Jabal Uhud tu berada di dalam tanah haram. Kalau Nabi kata Jabal Air sampai ke Jabal Uhud, boleh jadi ada khilaf.
Jabal Uhud ni tanah haram ataupun tidak. Sebab dia antara kan. Contohlah, macam kita tengok tempat kita bersa'i tuan-tuan, antara Safa dan Marwah. Bila sebut sa'i tu antara Safa dengan Marwah, ertinya tuan-tuan kena faham, sah kalau kita sa'i walaupun sampai ke kaki bukit Safa dan juga sampai ke kaki bukit Marwah. Ada orang kata tak sah, tuan-tuan kena sampai atas. Maksudnya kalau orang tua-tua yang tak larat tu tuan-tuan, dia nak kena tolak dia punya wheelchair tu sampai naik atas bukit tu, turun balik. Dia terbaru sah. Sebab apa? Dia kena sa'i daripada Safa Marwah. Sedangkan Allah Ta'ala sebut hanya ada antara Safa dan Marwah. Sampai kaki bukit pun kira sah lah. Boleh faham? Sebab itu kalau tuan-tuan tengok yang bawa wheelchair tu tuan, dia kat tengah-tengah tu, sampai bawah tu dia terus U-turn kan. Lepas tu dia berlari kan. Orang kata ni tak sah ni. Tak. Sebab dia hanya tawaf daripada sa'i daripada Safa dan Marwah. Itu hikmah dia. Hikmah. Kenapa Nabi SAW tanda daripada Jabal Air sampai ke Jabal Thur. Sebab nak bagi tahu Jabal Uhud termasuk di kawasan tanah haram Madinah. Okey. Baik, inilah cerita-cerita tuan-tuan, seronok kalau kita cerita Madinah ni, memang rasa hati nak pergi je. Ini belum cerita lagi lokasi-lokasi masjid Nabi SAW. Ada satu kitab, mungkin tuan-tuan boleh cari di pesta buku ni. Kitab ni masyhur, kitab ni dibaca, tak tahu dah terjemah ke tidak. Namanya kitab Al-Yawm Nabawi. Al-Yawm Nabawi. Seharian bersama dengan Nabi SAW. Kalau kita baca kitab tu tuan-tuan, kita berada dekat Madinah, kita boleh bayang dekat tang mana Nabi keluar daripada rumah, waktu duha Nabi buat apa dengan sahabat, dekat mana tempat duduk Nabi di Raudah dengan sahabat berbincang, berceramah dan sebagainya. Dan disebutkan dalam kitab tu tuan-tuan, waktu duha Nabi dengan sahabat tak pernah dilalui tanpa ada mata yang tak menitiskan air mata dia. Mesti ada. Setiap pagi waktu duha tu mesti ada air mata yang menitis. Mendengar hikmah-hikmah daripada Nabi SAW. Mesti ada setiap hari. Kemudian waktu petang Nabi buat apa, malam buat apa dan sebagainya disebutkan. Kitab ni sangat menarik tuan-tuan. Boleh cari. Mungkin dah diterjemah, mungkin. Carilah di pesta buku antarabangsa, mungkin ada. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, asalnya kota Madinah ni kecil Kota Madinah ni kecil. Tuan-tuan pergi ke baik, tak apa tuan-tuan InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Ala kulihan, saya berhenti di sini. Mudah-mudahan ada manfaat. Semoga menambahkan lagi kecintaan kita pada junjungan baginda Nabi SAW. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita syafaat daripada baginda Nabi. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.